Maafkan saya sebab link kita kena hack. So kita jadi banyak gangguan sikit, tapi pasukan kami sedang block orang-orang yang tidak dikenali, orang-orang asing tu. Sekali lagi saya mohon maaf kerana ketidaklancaran ini mengganggu presentation daripada Dr. Rabiah itu sendiri. Sebenarnya banyak isi daripada presentation Dr. Rabiah sebentar tadi, kerana beliau menerangkan fungsi, tugas dan limit bidang kuasa bagi kerajaan tempatan, kerajaan negeri, isu-isu berkaitan yang berbangkit dalam kerajaan tempatan itu sendiri. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa kuasa kerajaan tempatan itu adalah antaranya untuk membantu individu yang memerlukan di kawasan atau di negeri terbabit, dan seterusnya juga menjaga aktiviti ekonomi kerana lesen-lesen perniagaan ni dikeluarkan oleh kerajaan tempatan. Dan jika kita lihat dalam berita pun 2-3 hari ini, kita lihat bagaimana isu kerajaan tempatan ini dinaikkan atau PBT ingin melonggarkan sedikit syarat untuk memberi lesen kepada orang-orang yang berniaga, terutama peniaga-peniaga kecil, kerana mereka ini terkesan, aktiviti ekonomi mereka ni terkesan akibat COVID-19. Jadi itulah antara fungsi kerajaan tempatan yang kita pun macam mungkin orang luar pun mungkin macam tak tahu pun fungsi mereka ni sebenarnya penting dalam menjana aktiviti rakyat tempatan. Jadi YB Howard sebelum ini merupakan bekas Esko Belia Sukan dan Pembangunan Modal Insan di Perak. Jadi bagaimana YB pada sebelum ini, tugas dan cabaran sebagai seorang Esko untuk engage dan deal dengan ahli majlis. Adakah mereka ini benar-benar membantu YB sebagai seorang Esko pada ketika itu atau makin menyukarkan? Silakan YB. Unmute YB. Sila unmute. Sorry, minta maaf tadi tertekan mute. Soalan nakal oleh Fatihah dan soalannya amat baik. Salam sejahtera, selamat petang kepada saudara-saudari sekalian. Terima kasih atas jemputan oleh IRDP kepada seorang mantan Exco. Sebenarnya ada ramai Exco yang sedia ada, tapi jemput juga seorang mantan. Terima kasih. Saya rasa perlu untuk saya memberi sedikit penerangan yang boleh dikatakan walaupun dia selari dengan apa yang disebutkan oleh Dr. Rabiah, tetapi ada sedikit perbezaan di antara apa yang termaktub dalam perlembagaan dan juga undang-undang dengan real politik. Suka atau tidak, kerajaan tempatan merupakan sebuah wadah yang ciri dan boleh dikatakan sifat politiknya agak pekat. Kerana seperti yang disebutkan oleh Dr. Rabiah tadi, anggota majlis legislatifnya atau majlis bandaraya atau majlis daerah dia adalah semua atas lantikan pihak berkuasa negeri. Dan saya rasa walaupun pihak PBT punya kuasanya ia tersendiri yang termaktub dalam Local Government Act 1976 dan juga Local Government Ordinances di seberang di Sabah dan Sarawak, saya rasa secara real politiknya punca kuasa kepada semua PBT sebenarnya adalah pihak berkuasa negeri, PBN. Walaupun secara fakta dan undang-undangnya kalau saya sebut punca kuasa kepada PBT ada kepada PBN, ramai peguam akan melompatlah. Tapi itulah hakikatnya secara real politik. Dan kalau kita perhati dan juga buat sedikit pemeriksaan dalam Local Government Act 1976, istilah atau frasa local state authority atau pihak kuasa negeri timbul 81 kali tanpa kira apa yang ada di content list. Jadi memang
punca kuasanya datang daripada pihak berkuasa negeri. Tetapi terdapat beberapa dinamik. Sekarang saya nak masuk kepada sedikit pengkhususan kepada soalan yang dibentangkan. Dinamik kuasa dalam perbicaraan pentadbiran ni, kadang-kadang kita kena tahu pihak berkuasa negeri punya pengaruh yang besar. Tetapi ada satu pengaruh yang lagi besar adalah wang duit. Tak kisah dasar berapa handai, berapa hebat pun, kalau duit tak ada, buat apa pun tak jadi. Dan disebabkan bajet yang diluluskan yang boleh diperbelanjakan oleh PBT adalah berdasarkan apa yang diluluskan oleh PBN dan juga atas ihsan kerajaan persekutuan, apa yang demo kat atas ni nak bagi kat bawah sana, itulah yang menjadikan reformasi di peringkat PBT tu agak slow, agak perlahan. Kerana walaupun kita kalau katakan PBN lantik yang paling hebat, paling progresif, paling pandai punya ahli majlis pun, sembang kencang ke mana pun, kalau duit tak ada, kerajaan pusat tak bagi atau tak mampu nak bagi disebabkan pencukaian yang dikutip oleh PBT itu rendah sebab ia hanya berdasarkan cukai taksiran dan juga cukai perlesenan atau kutipan perlesenan, memang susah nak membawa sebarang reformasi. Melainkan kalau kita semua Dewan Bandaraya Kuala Lumpur lah, di mana cukainya memang luar biasa hebat, tapi kita bukan semua di PKL, jadi terpaksa reda dengan apa yang ada lah. Dan dinamiknya sebab ia seperti yang disebutkan oleh Dr. Rabiah, ahli majlisnya dilantik oleh PBN dan termasuk ia perlu dipertimbangkan unsur-unsur politik dalam pelantikannya, jadi bukan semestinya semua hebat-hebat handai-handai belaka. Jadi mungkin itu akan menyebabkan banyak benda yang tak berapa jadi atau tak menjadi-jadi. Jadi dari saya hanya boleh sebut atau berhujah berdasarkan pengalaman saya di negeri Perak. Dan saya merupakan adun di bawah di sebuah dun yang ada di bawah Majlis Bandaraya Ipoh. Jadi cabaran yang saya hadapi mungkin lebih besar daripada yang lebih kaya macam di BKL atau MBPJ atau MBSA di Selangor. Tetapi cabaran yang saya hadapi jauh lebih kecil daripada Majlis Daerah Geri yang jauh lebih kecil, atau di sebelah Mualim seperti yang Dr. Rabiah tahu. Sebab demo lebih kecil, kita di Ipoh lebih besar, dan Ipoh yang lebih besar jauh lebih kecil daripada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Kecil dari segi anggota dan keanggotaan staf dia, jentera dia, dan juga lebih kecil daripada wang duit yang ada yang boleh dibelanjakan. Jadi bagi saya, apabila duit ada, percukaian ada, bakat ada, baru kita boleh bawa reformasi. Dan kita masuk bab ke dalam ahli majlis. Di Majlis Bandaraya Ipoh, kami agak bertuah kerana kami boleh dikatakan ada ruang untuk melantik ahli majlis yang agak muda, atau di antara yang muda peratusannya tak kecil lah. Kalau katakan yang bawah umur 40 tu, tak kurang 25%. Jadi kita agak bertuah. Jadi senang untuk kita runding-runding, senang untuk mendapatkan sesuatu yang kita hendak dari segi pelaksanaan on the ground, dari segi aktiviti pihak majlis di peringkat akar umbi, dan juga nak push sesetengah dasar di peringkat PBT yang masih ada di dalam kerangka kuasa PBN dan juga PBT. Dia lebih senang sebab bagi saya sebagai seorang ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan atau Exco atau State Minister, apa jua nama lah, saya diberi peluang untuk buat banyak kerja sebab saya ambil alih sebagai Exco pada awalnya sebab ada Sukma, dan ia memberi peluang untuk saya mengenali ramai ahli majlis, mengenali ramai anggota dan juga kepimpinan PBT.
di semua daerah, semua 15 daerah yang ada di Perak. Jadi bila dah kenal, maka lebih senang nak cinta. Lepas dah cinta dan kenal, buat kerja senang. Jadi yang semua muda-muda punya ahli majlis dah kenal, maka nak push benda senang. Tapi bila nak buat benda, nak buat sesuatu, demo akan datang jumpa YB, boleh tolong bagi peruntukan, itulah yang penting sikit. Tapi walau bagaimanapun, kalau nak fokus kepada soalan adakah ahli majlis lebih menyenangkan atau menyusahkan kerja pihak berkuasa negeri, saya rasa ada dua faktor. Satu, cara penyampaian oleh kami PBN untuk nak buat sesuatu. Kalau kita buat secara keras tu, kalau nak tekan tu susah, tak mungkin, sebab demo pun orang politik, demo pun manusia, demo pun ada perasaan. Jadi bila ahli majlis nak bantah sesuatu, mereka tak boleh sebenarnya nak bantah. Kalau nak block benda masuk full board, ahli majlis bantah, tak kisah Datuk Bandar nak buat apa pun atau YDP nak buat apa pun, tak lalu full board, tak jadi. Ada kadang-kala Datuk Bandar atau PBN boleh force, tapi jaranglah. Atau kita belum sampai tahap nak tahu macam mana nak force. Sebab sebelum sebelum reti nak buat benda tu, kerajaan dah tumbang dah. Tapi secara kesimpulannya, ia tertakluk kepada sama ada pihak players di peringkat PBN, pihak berkuasa negeri atau kerajaan negeri, tahu apakah sekatan, apakah had dan batasan dari segi peruntukan dan kuasa pihak PBN untuk mengarahkan PBT untuk buat sesuatu. Keduanya, sama ada kita dapat kerjasama daripada eksekutif PBT, iaitu Datuk Bandar, iaitu SU Bandar, pengarah engineering, pengarah landscape, pengarah planning, pengarah pelesenan, pengarah undang-undang. Kalau yang saya sebut Big Five lah, pengarah senior, SU, Datuk Bandar, sokong, dan juga ahli majlis tak blok, buat kerja senang. Saya rasa tak timbul isu sama ada mereka menyusahkan atau menyenangkan. Menyenangkan tu boleh, tapi menyusahkan itu agak susah dari segi undang-undang. Kerana perkara nombor 9 menyatakan bahawa power of state authority to issue directions kepada PBT ada kepada PBN. Tapi real politiknya, kalau demo nak blok, memang senang sangat nak blok. Setakat ini saja untuk round ni. Baik, terima kasih YB. Jadi jelas saya dapat simpulkan di sini, mereka boleh menyenangkan dalam keadaan tertentu, dan mereka juga boleh menyusahkan dalam keadaan tertentu juga. Ya. Kerana mungkin orang-orang politik, kita fahamlah orang politik ni macam mana kan. Kalau tak adalah tragedi Februari berlaku. Okey, baik. Seterusnya saya move kepada Cik Azam. Dia pernah menjadi ahli majlis bagi kawasan Iskandar Puteri. Jadi sebagai seorang ahli majlis, bagaimana tugas dan cabaran? Sebenarnya senang ataupun tidak bekerjasama dengan ESCO dan pihak pentadbiran negeri ni? Silakan Cik Azam. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada moderator Fatihah, Dr. Rabi'ah dan YB Howard selaku rakan ahli panel pada malam ni. Pertamanya saya ambil kesempatan untuk ucap terima kasih kepada ARDP. Saya macam YB Howard jugalah. Dalam banyak-banyak ahli majlis, kawan-kawan ahli majlis, saya dijemput walaupun telah menjadi mantan ahli majlis. Suka saya nak sebelum saya pergi kepada soalan yang Fatihah ajukan kepada saya nak kongsikan bagaimana
apa yang diungkapkan oleh YB Howard tentang hubungan ahli majlis dengan adun maupun esko. Sebenarnya sudah pasti mana-mana YB yang sealiran daripada sudut politiknya. Maknanya dulu kalau di Johor kita diperintah oleh Kerajaan Pakatan Harapan, sudah pasti di kawasan Dun yang YB-nya datang daripada Pakatan Harapan adalah lebih mudah untuk menjalin kerjasama berbanding dengan YB Adun yang bukan daripada rakan kerajaan itu sendiri. Sebagai contohnya sekarang, saya sebagai ahli majlis di Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, waktu dan ketika itu YB Adun Kota Iskandar dan Dun Skudai adalah datangnya daripada YB Pakatan Harapan. Sudah pasti kita akan cuba dan berdasarkan apa yang telah kami lalui, kita akan ada pertemuan rutin untuk menjalin mutual understanding antara keperluan adun dan tugasan-tugasan yang boleh disempurnakan oleh ahli majlis berbanding dengan kerajaan negeri Johor yang ada hari ini. Maka di PBT saya telah dibuat semakan tidak ada satu pun adun yang datang daripada maksudnya kerajaan hari ini, ahli majlisnya tidak ada satu pun adun yang sealiran politik dengannya. Sudah pasti dia akan menjadi lebih sukar untuk dia berkhidmat lah. Okey. Bila menyebut tentang tugasan ahli majlis, apabila Dr. Rabi'ah ada sebut tadi, masyarakat tak kenal ahli majlis, apatah lagi masyarakat nak tahu ahli majlis. Siapa ahli majlis? Sebenarnya apabila masyarakat tidak tahu fungsi ahli majlis, secara tidak langsung benda tu memberi kelebihan kepada ahli majlis yang malas bekerja. Sebenarnya bila masyarakat mengetahui apakah tugasan-tugasan ahli majlis, sudah pasti manfaat itu akan kembali kepada mereka. Dan di sini sedikit sebanyak akan memaksa ahli majlis untuk mempertingkatkan kemampuan khidmat servisnya, dan secara tidak langsung masyarakat sivil PBT tersebut akan memperolehi khidmat yang jauh lebih baik daripada apa yang mereka perolehi sekarang. Okey. Kalau kita lihat daripada statistik yang telah dikongsikan oleh Dr. Rabi'ah tadi, di seluruh negara kita terdapat 14 Dewan Bandaraya ataupun Majlis Bandaraya. Jadi saya yang menjadi ahli majlis di Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, yang mana secara tahunannya memperolehi pendapatan hampir 300 juta. Mungkin mana-mana PBT di peringkat daerah yang mana pendapatannya kurang daripada 25 juta, mungkin agak terkekang ahli majlisnya untuk membuat perubahan daripada struktur pembangunan maupun aktiviti-aktiviti bersama dengan masyarakat. Kalau kita lihat secara teorinya, peranan ahli majlis ni sebagai sebahagian daripada pentadbiran PBT, yang mana setiap bulan sekurang-kurangnya kita ada sekurang-kurangnya setiap jawatan kuasa tetap akan dihadiri oleh ahli majlis, yang mana mereka akan berbincang berkenaan dengan kewangan, kesihatan, alam sekitar, pelancongan, kerja raya, pembangunan, dan yang seperti mana Fatihah sebut tadi, perlesenan, penilaian, cukai harta, dan termasuk berkenaan dengan lalu lintas. Ini adalah rutin yang ahli majlis perlu lakukan pada setiap bulan. Di samping itu, ahli majlis juga merupakan penasihat kepada PBT itu sendiri. Jadi setiap perancangan di peringkat PBT mesti, kalau praktis kami mesti melalui, dan ahli majlis perlu faham apa yang pihak PBT nak buat, barulah benda itu akan lebih mudah untuk disokong pada board council ataupun pada mesyuarat penuh yang akan berlangsung setiap bulan sekali. Ahli majlis juga merupakan, ada setengah tempat dipanggil YB kecil lah, sebab ahli majlis adalah mewakili rakyat ataupun mewakili masyarakat. Cumanya pada hari ini memang kita tak dapat nafikan daripada punca kuasa perlantikan ahli majlis itu sendiri melalui perbincangan di peringkat Esko untuk memutuskan mana-mana nama yang dinamakan untuk menjadi ahli majlis. Sudah pasti sedikit sebanyak ahli majlis yang bertugas perlu memenuhi kehendak dan keperluan di peringkat pentadbir di peringkat kerajaan negeri itu sendiri. Kita juga ahli majlis perlu membuat dan meluluskan undang-undang kecil
Sebab bila kami masuk dulu, kita ni Pakatan Harapan di negeri Johor ni tak pernah memerintah kerajaan negeri. Yang masuk tu semuanya ahli majlis baru. Jadi memang kita terpaksa belajar dengan cepat untuk melihat apakah keperluan-keperluan yang perlu kita buat untuk meminda ataupun melihat balik undang-undang kecil yang ada di PBT. Dan ini antara kerja yang saya lihat yang menjadi kekangan kepada ahli majlis. Malah ada setengah ahli majlis dengan tempoh pentadbiran yang hanya sekitar ahli majlis ni lagi pendek lah. Kalau Kerajaan Persekutuan 22 bulan, kami ahli majlis ni dulu dilantik pun agak lewat. Jadi dalam tempoh 20 bulan tu tak banyak yang dapat kami buat. Apa yang ingin saya kongsikan pada hari ini, ahli majlis juga merupakan tenaga penggerak di dalam masyarakat. Dan kalau sudah pasti ahli majlis yang merupakan lantikan politik, bukan sahaja dia perlu ada hubungan dengan YB Adun ataupun YB ahli parlimen. Kami mempunyai perlu membina rangkaian, iaitu di dalam masyarakat kita tahu ada KRT ataupun kawasan rukun tetangga yang mana di peringkat persekutuan telah melantik mana-mana komuniti yang mana kumpulan mereka ini perlu duduk di bawah kalau di PBT kami dipanggil jawatan kuasa JKP, jawatan kuasa penduduk, yang mana ahli majlis itu sendiri menjadi pengurusi kepada keseluruhan jawatan-jawatan kuasa penduduk yang ada, sama ada jawatan kuasa penduduk yang berdaftar dengan ROS maupun KRT yang berdaftar dengan Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional. Ini antara tugasan-tugasan yang ahli majlis perlu lakukan. Jadi cabarannya apa? Seperti mana YB Howard sebutkan tadi, apa jua idea yang kita nak buat, kalau tidak ada duit, kita payah nak buat. Apabila masyarakat yang berada di bawah ni telah terbiasa dengan sistem dan pendekatan kerajaan terdahulu, yang mana kalau dulu saya jadi ahli majlis ni, kita mendapat jemputan. Okey, saya ambil contoh. Di awal-awal saya menjadi ahli majlis dulu, saya lihat pembahagian zon. Pembahagian zon ni, atau bahasa lebih mudah lagi untuk saya fahamkan masyarakat, ialah kalau kita di peringkat parlimen, kita ada persepadanan parlimen. Di peringkat Dewan Undangan Negeri, kita ada persepadanan DUN. Jadi apa yang saya buat di peringkat awal ketika dilantik menjadi ahli majlis dahulu, saya buat realignment balik persepadanan zon ahli-ahli majlis supaya setiap ahli majlis persepadannya tidak melangkaui DUN yang lain. Maksudnya satu ahli majlis itu tidak duduk di bawah dua DUN yang berbeza untuk memudahkan urusan mereka berbincang dengan YB Adun beliau. Jadi kita telah susun, kita telah perbetulkan zoning ini supaya setiap ahli majlis duduk di bawah satu adun sahaja. Maka secara tidak langsung di peringkat PBT saya sebagai contoh, kita terdapat dua parlimen, iaitu Parlimen Pulai dan Parlimen Iskandar Puteri. Jadi mudah, setiap ahli majlis tu hanya perlu merujuk satu adun sahaja, dan begitu juga dengan YB Parlimen atau ahli parlimen. Jadi di situ pengamalan ahli majlis yang lepas, setiap ahli majlis diberi peruntukan. Maknanya mana-mana PBT yang besar ni dia ada sedikit kelebihan daripada sudut kewangan. Apabila pihak Kerajaan Pakatan Harapan telah membuat satu tata cara penggunaan kewangan yang baru, maka kami di peringkat ahli majlis terpaksa membuat permohonan baru, iaitu bagaimana nak legalkan peruntukan setiap ahli majlis, yang mana sebelum ini setiap ahli majlis mendapat 100,000 seorang untuk manage kawasan masing-masing. Sebab masyarakat ni bila dia nak buat program, bila dia jemput kita tu bukan dijemput saja. Kita ingat kita seronok-seronok turun kepada masyarakat tu untuk rasmikan program. Sebenarnya tidak. Sekolah jemput kita pun sebenarnya nak duit. Masjid ke, surau ke, mana-mana persatuan di bawah, kalau dia jemput kita, walaupun kita ahli majlis, dia tak nak tahu kita ada duit, tapi dia nak tahu kita boleh mempermudahkan urusan mereka. Jadi apa yang saya nak sebut, antara cabaran menjadi ahli majlis, mungkin kalau di peringkat bandaraya ni dia sedikit ada kekuatan daripada sudut kewangan, tapi di peringkat daerah ataupun setengah perbandaran, ini adalah kekangan utama untuk ahli majlis itu berkhidmat dengan lebih baik. Dan yang kedua, kekangan ahli majlis mungkin penyelarasan daripada sudut allowance. Untuk pengetahuan Dr. Rabiah lah, walaupun ahli majlis ni tugas dan peranannya besar, banyak, kadang-kadang kita ni kalau di kampung dia ada ketua kampung, di bandar ni sebenarnya ahli majlis ni lebih kurang macam ketua kampung bandar lah. Saya punya zon tu terpaksa jaga lebih kurang
8,000 buah rumah. Jadi tidak semua ahli majlis itu menjadi ahli majlis secara full time. Maksudnya dengan allowance yang agak terhad. Apa yang saya boleh kongsikan dulu mula-mula Pakatan Harapan ambil alih kerajaan negeri Johor ni, ahli majlis daerah ni dia punya allowance hanya 600. Perbandaran 800, bandaraya 900. Sudah pasti seseorang yang bergelar ahli majlis itu dia tidak boleh bergantung semata-mata dengan pendapatan allowance ni. Maka dia terpaksa buat kerja lain. Bila dia buat kerja lain, sudah pasti fokus dia tidaklah sepenuh jiwa dan raga dia dengan peranan ahli majlis. Ini sedikit sebanyak menjadi cabaran dan kekangan kepada ahli majlis itu untuk berfungsi dengan lebih baik. Kerana bila mana kita mula-mula jadi ahli majlis ni, kita memang terpaksa banyak membaca polisi, kita kena tahu bidang tugas kita, dan cabaran yang paling besar pada saya ialah memahamkan kepada masyarakat apa fungsi dan tugas ahli majlis itu sendiri. Sebab kadang-kadang sampai dia orang tak boleh bayar hutang lah, bil api tak boleh bayar lah, dan segala macam perkara dia rujuk kepada kita dengan mengandaikan bahawa kita adalah wakil kepada YB Adun itu sendiri. Saya rasa cukup untuk soalan daripada Fatihah pada pusingan pertama ni. Dan apa yang saya boleh katakan, menjadi ahli majlis ni kalau dengan minat, segala cabaran tu kita akan anggap sebagai satu benda yang orang kata satu benda yang menyeronokkan, kerana kita nak memberi servis kepada masyarakat supaya masyarakat betul-betul memanfaatkan cukai yang dia bayar kepada PBT dan PBT kembalikan balik kepada mereka. Sekian. Baik, terima kasih penjelasan yang agak jelas dan nak kata panjang lebar tu tak sangatlah, tapi agak jelas kerana peranan dan tugas ahli majlis ni memang betul lah orang kata seperti YB kecil. Tapi bezanya YB ada duit, YB kecil tak ada duit. Allowance ahli majlis ni terlampau kecil orang kata. Dekat ada kawasan yang saya dengar dapat 1,000 lebih. Ada yang macam negeri yang kaya sikit 2,000 lebih. Macam tu, tak padan dengan tugas yang dipikul oleh ahli majlis ni. Jadi kalau kita lihat di ruangan chat, kita sudah ada soalan daripada para peserta ataupun para penonton. Cuma sebelum kita pergi ke Q&A session, kita akan pergi ke pusingan yang kedua dulu. Kemudian baru kita akan pergi ke Q&A session. Okey, jadi kita dapat lihat sebenarnya sepanjang pusingan pertama tadi, kita dapat lihat sebenarnya masyarakat ni memang tidak didedahkan dengan pertama struktur kerajaan yang terdapat di Malaysia. Kita kalau tanyalah kepada ramai rakyat Malaysia sekalipun yang mereka aware atau sedar terdapat dua kerajaan. Kerajaan persekutuan, kerajaan negeri. Mereka tak sedar adanya kerajaan tempatan ni. Jadi kesedaran masyarakat tu sendiri, Dr. Rabiah sebagai seorang akademia. Jadi macam mana kita nak mengisi kelompokan ni, kita nak start didik masyarakat kita ni berkaitan dengan fungsi dan wujudnya kerajaan tempatan ni supaya tidak ada ahli majlis yang boleh ngelat lagi. Silakan doktor. Terima kasih Fatihah. Jadi sebenarnya macam memang masyarakat tidak begitu cakna lah saya katakan tentang peranan kerajaan tempatan, melainkan dengan beberapa perkara yang melibatkan kata kutipan sampah. Bila ada masalah dia akan pergi ke parking ataupun letak kereta kena saman. Jadi setakat itu sahaja perbincangan tentang fungsi kerajaan tempatan. Mungkin saya boleh kongsikan sedikit. Saya fikir kerajaan tempatan, ahli majlis, saya faham kekangan yang dihadapi oleh ahli majlis dengan apa orang kata tidak setimpal dengan kerja keras yang mereka harus lakukan dan kekangan isu kewangan dan sebagainya. Saya fikir salah satu perkara yang kita boleh buat adalah kita perlu juga apa orang kata partnership daripada umpamanya institusi pendidikan dengan ahli majlis, umpamanya dengan kerajaan tempatan, di mana kita boleh pakai kemahiran institusi pendidikan dan juga kerajaan tempatan untuk sama-sama berkolaborasi, bekerjasama, dan saya rasa ini boleh meningkatkan kesedaran masyarakat tentang peranan dan fungsi kerajaan tempatan. Umpamanya saya dalam
satu, kita di UIE, kita dalam Jabatan Sains Politik, saya bukan nak promote tapi kita memang ada satu kelas ataupun satu subjek yang kita memang ajar tentang kerajaan, hubungan antara kerajaan pusat, negeri dan tempatan. Dan salah satu program yang saya buat yang saya paling ingat sekali adalah kita buat kolaborasi dengan ahli majlis zon di Selangor, zon 3 di Selangor, di mana kita buat satu projek yang kita pergi dan bertemu dengan masyarakat di kawasan tersebut dan kita bertanya tentang kepada mereka apa yang mereka tahu. Kita mau tahu ke tahap kesedaran mereka tentang peranan kerajaan tempatan. Dan yang mereka tahu hanyalah tentang cukai dan ramai juga yang tak bayar cukai. Ya. Dan juga mereka kalau tanya siapakah ahli majlis, memang mereka tidak kenal dan juga mereka cuma sebab apa? Sebab kita tak ada hubungan yang terus antara masyarakat setempat itu dengan ahli majlis kerana masyarakat tidak memilih ahli majlis. Dan kita juga kekurangan diskusi ataupun ruang dialog bersama dengan kerajaan tempatan dengan masyarakat setempat. Jadi kebanyakan keputusan yang dibuat adalah dari atas ke bawah. Itu kesimpulan yang saya boleh dapat juga daripada perbincangan malam ini, daripada pihak Persekutuan ke Negeri ke Tempatan ataupun dari PBN kepada PBT, itu dari atas ke bawah dan tidak banyak penglibatan masyarakat setempat dalam kerajaan tempatan. Jadi sebenarnya saya faham kerajaan tempatan mungkin kekurangan sumber, tetapi kita juga boleh cuba untuk galakkan lebih banyak kolaborasi secara pintar dengan institusi pendidikan umpamanya, di mana ada win-win situation di situ, supaya kita boleh buat program kecil yang tidak memakan belanja yang besar tetapi lebih kepada meningkatkan kesedaran masyarakat tentang peranan kerajaan tempatan. Jadi itu mungkin satu perkara, dua perkara yang saya nampaklah. Satu, smart partnership dan keduanya adalah smart partnership dan juga dialog untuk meningkatkan participation ataupun pelibatan masyarakat setempat tu dengan ahli majlis. Dan mungkin yang ketiga, mungkin ahli majlis pun perlu diberi allowance lebih sikit kot. Dan mungkin tak tahu allowance tu nak datang dari mana, dari pusat ke, dari negeri ke, tapi kita perlu pastikan ahli majlis ini diberikan lebih, apa orang kata, lebih motivasi lah. Kalau tak macam buat kerja free, tidak, apa orang kata, tidak memberi apa-apa makna dan mungkin cuma sebagai ahli politik mungkin itu meningkatkan peluang mereka untuk ke negeri pula. Jadi kalau setakat melihat peranan kerajaan tempatan sebagai batu loncatan ke peringkat yang lebih tinggi, itu mungkin tidak menggalakkan pelibatan yang lebih bermakna lah. Saya fikir begitu. Terima kasih Fatihah. Baik, terima kasih Doktor. Dua cadangan Doktor iaitu smart partnership dan dialog. Macam mana kita nak promote kerajaan tempatan terhadap masyarakat ni. Berbalik kepada YB. Tadi soalan saya berkaitan YB semasa jadi exco. Sekarang dah jadi adun pembangkang. Jadi macam mana nak jaga hubungan dengan ahli majlis bagi memudahkan urusan YB sebagai seorang adun. Seperti contoh di soalan di ruangan chat. Banjir kilat, pencemaran sungai, jalan berlubang, pokok tumbang, penyebaran ajaran sesat, tiang elektrik tumbang, tiada capaian internet, sekolah tak ada air, hospital terbakar. Ni tugas siapa? Adun ke atau tugas ahli majlis? Sebab ada masyarakat atau rakyat ni kadang-kadang pergi pusat khidmat YB ni bawa masalah keluarga pun ada. Sebab diorang tak tahu tugas YB ni apa. Silakan YB. Ni soalan yang sangat luas skop dia sebenarnya. Saya rasa secara umum lah tugasan seorang ahli majlis, saya rasa yang paling utama bukannya nak jaga perhubungan dengan adun, atau tugasan seorang adun bukan nak jaga perhubungan dengan ahli majlis. Sepatutnya ahli majlis dan adun perlu kerjasama untuk jaga hubungan dengan penduduk dan pembayar cukai. Itu bagi saya adalah yang paling utama dan pertama sekali. Pasal
capaian internet lah, sekolah tak ada air lah, jalan berlubang lah, banjir kilat lah. Sebenarnya ini salah satu masalah yang paling besar dihadapi oleh wakil rakyat, tak kisah ahli parlimen ke, adun ke. Sebenarnya ahli majlis pun wakil rakyat, cuma mereka dilantik dan bukan dipilih lah. Kalau kembali ke Perlembagaan Persekutuan yang asal, sebelum disuspend pemilihan ahli majlis dan PBT tu, mereka pun wakil rakyat mungkin sekarang pada hari ini dia boleh ambil gelaran yang berwad, atau YBK lah, YB kecil. Tapi benda ni tak ada. Tetapi saya rasa soalan dan permasalahan pokoknya ada kepada ni mungkin nanti didakwa menghasutlah, atau bawa akta hasutan. Ada sedikit kecacatan dengan perlembagaan persekutuan kita. Kerana atas kekaburan atau ketidakjelasan bidang kuasa dan bidang kerja di antara PBT, PBN dan juga kerajaan persekutuan. Ambil contoh, banjir saya ambil pencemaran sungai lah. Yang punya bidang kuasa dan yang punya bidang kerja dalam isu ini adalah Jabatan Alam Sekitar, JPS dan PBN dan juga PBT. Kenapa saya sebut begitu? Segala yang berlaku dalam sesuatu sungai, dia bawa JPS. Segala yang berkaitan dengan pencemaran, dia adalah bawa Jabatan Alam Sekitar, iaitu yakni dia bawah kementerian yang menjaga JPS, yang itu Kerajaan Persekutuan dan juga Kerajaan Negeri. Tapi sekiranya pencemaran sungai itu berkaitan dengan kilang, dia bawa Exco Pelaburan. Okey, so dia sangat dia punya persempadanan tanggungjawab tu banyak sempadannya sebab banyak pihak-pihak yang berkelibatan dan berkaitan. Jadi dia sangkut ramai dan di situlah wujudnya ruang untuk benda tak jalan dan isu sangkut. Okey. Saya kurang reti dalam siapa yang sepatutnya menangani isu seperti penyebaran ajaran sesat lah. Tetapi tiang elektrik tumbang. Soalan pertama bukan bila kita boleh baiki dan siapa, bila kita baiki dan dengan kos apa. Soalan pertama, tiang tu ada kat jalan mana? Dia jalan federal ke, jalan negeri ke, jalan PBT? Baru kita boleh, kita tahu itu jalan negeri. So kita kena pergi JKR. Oh, JKR kata, oh ini bukan bidang kuasa teman. Ini bidang kuasa demo kat TMB. Pening juga kita kena tengok dia tiang simen ke, dia tiang besi ke. Pening. Sebab apa? Ada kecacatan dengan Perlembagaan Persekutuan yang telah membuka ruang untuk bidang kuasa bertindih dan yang pertindihan itu tidak diselesaikan. Okey. Ini dengar macam orang komen cakap lah sebab saya memang pernah ada dalam komen. Tapi inilah benda-benda yang perlu kita selesaikan secara pokok. Tapi bagi pandangan saya bukan seseorang yang suka balun saja, saya nak bagi sedikit cadangan. Dan sekiranya kepada anak-anak muda, saya pun muda, tapi kurang muda daripada anda semua, bila anda diberi amanah atau diberi peluang untuk menjadi wakil rakyat suatu hari nanti, dan benda ni saya akan terus mengusahakan, tetapi saya rasa pokoknya kita perlu perjelaskan bidang kuasa PBT kalau kita nak betul-betul selesaikan masalah ni. Dan bagi saya, sebuah PBT harus diberi kuasa atau diturunkan kuasa atau digubal sehingga pindahnya Perlembagaan Persekutuan sehingga bidang kuasa perancangan secara mutlak dan muktamad ada di PBT dan ada di kuasa kuasanya ada di tangan ahli-ahli majlis dan juga Datuk Bandar. Percukaian untuk PBT harus ditingkatkan, maksudnya kena diperbanyakkan hasil atau sumber hasil.
bukan saja cukai taksiran, bukan saja cukai perlesenan, tetapi sedikit sebanyak sales tax perlu ada sebahagiannya datang ke PBT. Perlu datang income tax perlu ada sebahagiannya ada di PBT, dan ini melibatkan penyah pusatan kuasa atau decentralization of kuasa. Bila nak decentralize power, you have to decentralize revenue. Sebab with revenue, without kuasa tak boleh buat apa. Ada kuasa tak ada revenue tak boleh buat apa-apa. Ketiganya bidang syarat guna tanah. Kalau ada kuasa untuk merancang tapi tak ada kuasa untuk menentukan syarat tanah atau penggunaan tanah, tak guna juga. So maksudnya bila kamu semua masuk jadi ahli majlis, masuk jawatan kuasa perancangan, sembang kencang sama ada ini boleh diluluskan atau bagi urusan nak lulus ke nak tolak perancangan untuk sebidang tanah ini, sebenarnya cakap kosong. Benda tu akan naik kembali kepada Exco, kepada MMK. State Cabinet kata tak apa, we override. Selesai cakap, perancangan hancur. Tak guna. So kita perlu jelaskan perancangan perlu dimuktamadkan dan dimutlakkan kepada PBT. Dan juga satu lagi, pengangkutan awam. Pengangkutan awam ini adalah kunci bagi saya, kunci kepada kemajuan sesebuah masyarakat. So benda ni juga melibatkan perancangan, juga melibatkan penggunaan syarat guna tanah dan sebagainya, dan juga perlukan kuasa dan juga sumber yang setimpal dan berpatutan lah. Sebab sekarang pengangkutan awam ni kuasa untuk menentukan di mana boleh ada bus route, di mana boleh ada boleh ada bus stop, perhentian bas. Perhentian bas tu ada kat PBT, tapi bus route tu ada kat APEC. Tak masuk akal. Apa orang yang duduk kat MOT di Putrajaya yang tak pernah datang ke Ipoh, apa dia nak kacau-kacau, nak sibuk-menyibuk pasal bus route di Ipoh? Jadi bidang kuasa bagi saya adalah paling penting sekali, dan juga sekiranya mana-mana ahli majlis nak jadi ahli majlis yang baik, nak jaga perhubungan dengan adun, dan adun yang nak jaga baik hubungan dengan ahli majlis dan juga akhirnya dengan rakyat, satu, usahakan dari hari ini juga untuk pastikan jelas bidang kuasa dan bidang kerja PBT ada kepada dengan cadangan yang saya bentangkan tadi. Baik, terima kasih YB. Jadi kita dapat lihat di sini cadangan YB untuk kita memperjelaskan lagi kuasa PBT itu sendiri atau memperkukuhkan kuasa PBT terhadap sesuatu perkara yang utamanya berlaku pertindihan itu sendiri, sudah tentunya akan memberi efek ataupun memberi kesan yang agak besar dalam pentadbiran kerajaan tempatan. Tetapi adakah adil kerajaan tempatan ini diberikan kuasa lebih besar, tapi mereka ini cara dipilih melalui lantikan, bukannya melalui pilihan raya? Adakah wajar dalam konteks masa kini satu pilihan raya diadakan untuk kita memilih siapa yang akan pegang tampuk kerajaan tempatan? Apa komen Encik Azam? Silakan. Okey, terima kasihlah pada soalan. Soalan ni sebenarnya dah banyak dibincangkan. Termasuk saya rasa persidangan parlimen 3 bulan yang lepas pun ada dibincangkan di parlimen. Tapi sebelum saya pergi kepada jawapan ni, saya sebenarnya nak sambung sikit apa yang YB Howard sebutkan tadi. Walaupun kita lihat ada kekangan di peringkat bidang kuasa PBT, pihak kerajaan negeri maupun persekutuan, pengadu sebenarnya bila dia datang kepada ahli majlis, ini pengalaman saya lah, dia tak nak tahu ni bidang kuasa PBT ke, bidang kuasa kerajaan negeri ke, bidang kuasa ahli parlimen. Yang penting pada pandangan dia, setiap apa yang diadukan perlu kita dengar dan kita ambil tindakan. Sebab apa? Dia tahu ahli majlis ni dilantik oleh kerajaan negeri. Dan kebetulan pula kerajaan persekutuan juga adalah kerajaan yang sama. Maka pada pandangan mereka, kita sampai satu ketika saya merasakan satu tanggapan yang silap pada masyarakat kepada ahli majlis bila mereka menganggap bahawa ahli majlis ni adalah pusat aduan.
Saya pernah bangkitkan perkara ni dalam jabatan korporat di majlis bandaraya saya, yang saya katakan selagi mana masyarakat ataupun pembayar cukai menjadikan ahli majlis bersama untuk mengadukan masalah, bermakna sistem pengaduan kita ni perlu diperbaiki. Saya ambil contoh. Masyarakat ni sehingga kan tadi ada soalan kata jalan. Dia bukan tahu jalan ni jalan federal ke, jalan state ke, jalan di bawah majlis. Apa yang dia orang tahu, jika berlaku kesesakan, traffic light rosak, dia tahu nak repair. Dia tak tahu ini under JKR ataupun ini under PBT. Cuma tinggal lagi kita sebagai ahli majlis perlu ada hubungan yang baik dengan agensi-agensi kerajaan yang lain. Tak kira lah sama ada dengan TMB ke, JKR ke, SAJ ke, syarikat Air Johor. Ini semua perlu ada network ataupun hubungan engagement ahli majlis dengan agensi-agensi yang lain untuk memastikan selain daripada dia boleh berkhidmat dengan baik, dia boleh menyelesaikan permasalahan yang diadukan oleh pengadu. Pengadu ni satu lagi dia punya perangai, dia bukan saja kalau boleh dia adu pagi, petang, siang. Tapi tak apalah. Sama ada kita dapat selesaikan dengan segera ataupun lambat, yang penting apa yang mereka adukan telah kita cuba untuk selesaikan. Kenapa? Sebagai orang politik, benda ni akan mengganggu undi dia. Ini baru masuk kepada soalan tadi. Maknanya, bila mana servis di peringkat PBT tidak baik, bukan sahaja sekiranya ada pilihan raya di peringkat PBT, benda itu akan menjejaskan undi kepada ahli majlis. Ini juga sebelum ada pilihan raya di peringkat PBT, ADUN itu sendiri juga akan terjejas undinya. Kerana dia dilihat sebagai satu pasukan kepada ADUN dan ahli parlimen. Maka dengan itu pada saya ini adalah rantaian atau rangkaian pentadbiran yang perlukan kerjasama di semua peringkat. Bila kita rujuk kembali kepada sejarah, kenapa daripada Malaysia mengadakan sistem pilihan raya, kalau tak silap saya lah, pilihan raya PBT ni telah dihentikan pada pentadbiran Tunku Abdul Rahman. Pada ketika itu saya difahamkan kerana ada konfrontasi dengan Indonesia. Jadi selepas daripada tahun 1964 kalau tak silap saya, sehingga hari ini pilihan raya di peringkat PBT itu tak berjaya nak diadakan walaupun telah dibangkitkan beberapa kali di parlimen. Dan kalau kita lihat daripada sudut penghujahan ahli-ahli parlimen, antara ketakutan mereka adalah momokkan daripada sudut keharmonian kaum itu sendiri. Dengan andaian bahawa di bandar ini lebih ramai bangsa Cina. Dengan tanggapan mungkin suatu hari nanti masyarakat Melayu akan ketinggalan. Itu adalah antara hujah-hujah yang saya kira selagi mana masyarakat negara kita tidak dapat lari daripada polemik perkauman, maka banyak perkara kita akan ketinggalan daripada sudut peningkatan untuk kita buat pembaharuan. Sedangkan kalau kita lihat hari ini, kita kawan-kawan ahli majlis pun, bila semua ahli majlis ni daripada apa orang kata kerjasama politik yang sama, kadang-kadang perbincangan dan perbahasan kita tu pun jadi tak menarik. Tidak ada proses check and balance. Jadi apa yang kita cakap ni dia setuju je. Kadang-kadang bila berlakunya maknanya sekiranya berlaku saya tak pasti bagaimana model sekiranya nak diadakan sistem pilihan raya PBT ni, tapi saya boleh membayangkan sekiranya ada katalah sebab ahli majlis ni dia minimum 8 orang, maksimum 24 orang. Saya mengandaikan PBT itu membuat persepadanan 24 zon. Dengan kita membuat andaian ada beberapa zon dimenangi oleh pihak pembangkang, maka di situlah baru kita akan melihat perbincangan ataupun perbahasan yang lebih baik daripada sudut untuk kita mengambil keputusan dalam pentadbiran di peringkat PBT itu sendiri. Dan di peringkat masyarakat dan rakyat pula, kalau kita lihat tadi kita kata masyarakat tak kenal ahli majlis tidak apa orang kata, bila kita dikenali makin banyak kerja kita buat. Jadi mana-mana ahli majlis yang sedikit terkenal ni kadang-kadang bukan zon dia je, semua orang akan tanya dia. Itu sebenarnya kekangan bila antara kekurangan bila ahli majlis ni dilantik lah. Jadi daripada sudut jauh di sudut hati naluri saya rasa mana-mana ahli majlis yang diangkat melalui sistem pemilihan, saya jangka akan memberikan khidmat yang jauh lebih baik. Cuma
saya tidak ada jawapan bila waktu yang sesuai untuk diadakan pilihan raya tersebut, selagi mana masyarakat kita tidak faham ataupun jelas tentang kepentingan memilih ahli majlis. Kadang-kadang kita di peringkat pilihan raya pilihan raya persekutuan pun, masyarakat Melayu khususnya nak daftar mengundi pun payah. Itu sebab bila mana undi ini diturunkan kepada 18 tahun, saya mengharapkan orang kata, saya tak pasti adakah itu auto ataupun tidak. Kalau pengundian itu tidak perlukan pendaftaran, satu lagi cabaran kepada kita untuk memastikan masyarakat kita alert tentang hak dan hak dan kepentingan yang ada di tangan dia. Jadi tak guna kalau kita buat sistem pilihan raya tapi dia orang tidak terlibat dalam sistem pemilihan itu sendiri. Pandangan saya. Baik, terima kasih Encik Azam. Dan saya dapat lihat di sini bahawa we have a long way to go untuk menuju ke pilihan raya kerajaan tempatan tu. Kerana apa? Kesedaran masyarakat pun masih jauh lebih rendah terhadap peranan dan kerajaan tempatan ini. Jadi saya akan teruskan dengan Q&A session kita pada malam ini. Daripada saudara Farid Faiz, beliau menyatakan, kalau tak salah saya, KPKT bawah menteri terkini, yang dulu pun orang yang sama kalau untuk makluman Farid Faiz still YB Zuraida, telah lantik penggerak komuniti seolah-olah bertindih dengan peranan ahli majlis. Contohnya terutama di kawasan-kawasan PBT yang kerajaan negeri berbeza dengan kerajaan persekutuan. Bagaimana dari segi peruntukan, bajet, realiti di jalanan di mana penduduk tidak begitu menentu atau berbelah bagi? Saya kira soalan ini sebenarnya penggerak komuniti adalah merupakan NGO dan sekiranya mereka membuat satu tindakan pun saya kira ianya satu tindakan yang informal di luar kerangka pentadbiran kerana mereka ini bersifat NGO dan kewujudan mereka juga adalah saya kira diragui kerana terdapat dalam, kalau tidak silap saya, di dalam belanjawan 2021 NGO ini diberi peruntukan. Jadi saya ingin mengajukan soalan ini kepada mungkin YB Howard untuk respon terhadap soalan ini. Okey, saya nak ambil satu contoh yang berkaitan dengan kawasan saya lah. Menteri KPKT sekarang yang juga Menteri KPKT waktu kami jadi kerajaan, menteri yang sama. Menteri yang sama itu waktu dia jadi menteri, saya jadi exco, saya jadi adun kerajaan. Beliau turun padang, datang kawasan saya, singgah ke pasar yang begitu keadaannya nazak pada waktu itu. Sekarang 1 year down the line lagi nazak, hampir nak runtuh. Kita pergi lawat tapak pasar sementara yang telah dikenal pasti, dan terus bukan saja terus waktu itulah, sebenarnya dah bincang lama, bincang berbulan-bulan sebelum itu, dan perkara ini telah saya usahakan untuk 7 tahun. Waktu itu dia luluskan terus 11 juta. 11 juta untuk pembinaan semula pasar dan juga pembinaan satu pasar sementara pasar yang baru dibina. Fast forward, pengkhianatan berlaku, rampasan kuasa telah dijayakan oleh pengkhianat-pengkhianat si Kitol dan sebagainya. Tertibanya menteri yang sama sekat peruntukan 11 juta yang dia sendiri luluskan sebelum ni. So sekarang pasar yang lebih nazak sekarang daripada waktu dia luluskan 11 juta itu akan kekal nazak dan lebih nazak lagi. Dan satu jalan pun tidak diturap semula semenjak pengkhianatan dan peralihan kuasa di kawasan saya. Jadi
bila kita bicara tentang realiti di jalanan, apabila kita kerajaan negeri berbeza dengan kerajaan federal, sekarang kerajaan negeri yang sama dengan kerajaan federal, sama sepuak, sama sehaluan, sama sepengkhianatan, pun kawasan saya sebab kawasan pembangkang tak dapat apa-apa. Dan yang dah dapat, dema bukan saja rampeh kuasa, dema rampeh yang telah diluluskan kepada rakyat. Jadi kita harus tahu, sedar bahawasanya mereka yang pegang kuasa sekarang bukan seikhlas dan setulusnya nak menyampaikan yang terbaik kepada rakyat, tetapi sedang menggunakan kuasa itu untuk mengukuhkan kuasa mereka. Dan apakah solusi kita apabila nampak ada usaha untuk masukkan penggerak komuniti yang ada peruntukannya daripada bajet? Saya rasa ini lagi jahat daripada kejahatan yang dah kita saksikan. Kerana apa? Kerana Kak Zu atau Yang Berhormat Menteri Datuk ke? Dia Datuk ke apa? Belum Datuk lagi. Yang Berhormat Menteri Zuraida, yang saya secara mesra, tak mesra lagi tapi guna nama mesra Kak Zu ni, dia tak begitu sehaluan dengan puak-puak UMNO. Dan dia sepuak dan sehaluan dengan Azmin yang sehaluan dengan Muhyiddin yang sekarang tengah ditekan oleh UMNO. Jadi penggerak komuniti ini adalah satu boleh dikatakan check and balance terhadap bukan saja di tempat di mana ahli majlis bukan saja di tempat di mana adunnya pembangkang, tetapi juga atas tempat-tempat di mana ahli majlisnya bukan bersatu. Ahli majlisnya MCA, MIC dan juga UMNO. Inilah fungsi penggerak komuniti diberi peruntukan supaya dia boleh terus gerakkan penggerak komuniti, yakni wadah Azmin Ali dan juga Kak Zu. Inilah realitinya. So, saya minta maaf kerana benda ni agak politik, tetapi inilah lumrah, inilah hakikat, inilah apa yang memang is the truth lah. Okey, baik YB. Saya harap jawapan YB ini menjawab kepada persoalan Farid Faiz sebentar tadi berkaitan dengan penggerak komuniti. Jadi kita beralih kepada soalan seterusnya daripada saudara Jayden Eng. Tadi Cik Azam ada cakap kalau pilihan raya dijalankan, ahli majlis ni akan dapat berkhidmat dengan lebih berkualiti kerana mereka ni dipilih melalui mandat lah, kita dapat katakan. Tapi persoalan daripada Jayden Eng ni, kalau ahli majlis dipilih melalui pilihan raya, maka lebihan masa akan terlibat dalam bertikam lidah berkaitan hal politik. Maka akan kehilangan standard sebagai seorang ahli majlis. Yang jadi kekhawatiran adalah ahli majlis akan menjadi seperti seorang adun dan ahli parlimen. Lebih banyak berbincang pasal parti dan politik, bukannya mengangkat kepentingan akar umum rakyat ni. Apa komen Cik Azam? Okey, terima kasih kepada yang bertanya soalan lah. Dia sama ada ahli majlis itu dilantik mahupun dipilih melalui sistem pilihan raya, mereka memang tidak boleh dipisahkan dengan dunia politik. Itu sebab dipanggil pun lantikan politik. Kerja politik ahli majlis yang dilantik juga memang dia buat kerja politik. Kerja politiknya apa? Sebab masyarakat kita akan memilih mana-mana yang memberikan khidmat yang lebih baik. Itu secara asasnya. Bila masyarakat kita cerdik, dia tahu. Sebab ya pengundi sama ada kerajaan BN ataupun PN tu sendiri dia nakkan khidmat daripada adun maupun ahli parlimen. Begitu juga kalau berlaku kepada ahli majlis.
ahli majlis yang dilantik ke, dipilih ke, dia tetap mahukan khidmat. Jadi soal berpolitik itu, maksud saya sebagai ahli majlis, politiknya ia perlu memastikan apa yang dituntut oleh pembayar cukai dilangsaikan. Ini adalah satu perkara yang pada pandangan saya baik untuk masyarakat. Sebagai contoh yang saya sebutkan tadi, bila mana ahli majlis perlu membina rangkaian dengan persatuan-persatuan penduduk. Sebenarnya dia mendekatkan diri dengan persatuan-persatuan dengan masyarakat. Orang kata ni ahli majlis ni nak luaskan pengaruh politik lah. Sebenarnya dia dua dalam satu. Sama ada dia buat ataupun dia tidak buat, bagaimana dia nak mendapatkan respon daripada masyarakat kalau dia tidak mendekati masyarakat. Bila Dr. Rabiah ada sebut tadi tentang town hall, memang kita di Majlis Bandar Raya Iskandar Puteri, kita buat town hall, turun pergi mendekati masyarakat. Kadang-kadang platform yang telah disediakan oleh pihak PBT tidak dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh masyarakat. Mungkin masyarakat ada satu tanggapan, alah ni cakap aja pun tapi tak buat apa-apa. Itu adalah satu andaian yang silap dan salah pada pandangan saya. Kadang-kadang bila kita jadi ahli majlis, makin kerap orang tu push kita. Sebab sekarang ni, kalau jadi ahli majlis kadun habis dengan Facebook kita, dia ada WhatsApp, nombor WhatsApp dia ada, dia boleh komen kita, dia boleh panggil orang, bagi tekanan kepada kita. Kadang perkara itu sebenarnya sedikit sebanyak sebenarnya memangkin kepada kita untuk berkhidmat dengan lebih baik. So saya sebenarnya tak setuju lah kalau mengatakan bahawa sekiranya diadakan pilihan raya itu menyebabkan ahli majlis lebih banyak pada politik. Tapi kalau ahli majlis tu menjadi sama taraf dengan adun ataupun ahli parlimen, saya rasa itu satu perkembangan yang baik. Kerana bagi saya, anak muda hari ini yang berminat dengan politik seharusnya menjadikan maksudnya platform PBT ini adalah tempat yang paling sesuai dengan beliau. Maknanya di sinilah dia belajar apakah tugasan agensi kerajaan. Bila mana dia telah mahir di peringkat PBT, suatu hari nanti bila dia menjadi adun, dia menjadi adun yang lebih baik daripada adun yang tak pernah melalui pengalaman jadi ahli majlis tiba-tiba jadi adun. Maksudnya dengan sendirinya bila mana proses pelapis pimpinan politik itu bermula daripada PBT, maka kita akan mendapat adun yang berkualiti. Bila mana adun itu telah cukup masa dia menjadi ahli parlimen, maka dia menjadi ahli parlimen yang betul-betul menjadikan parlimen itu sebagai medan untuk perbahasan, bukan lagi sekadar nak apa kata mengejek lah ataupun istilah orang muda sekarang menganjing lah. Jadi ini adalah satu proses yang pada pandangan saya kita perlu lihat ke hadapan. Sebab kalau kita tengok dunia-dunia lain, lebih daripada separuh negara yang ada pihak berkuasa tempatan telah menjalankan proses pilihan raya di peringkat PBT. Baik, terima kasih Cik Azam. Kita ada soalan lanjutan daripada saudara Jayden Ng yang mengatakan Menteri KPKT selalu famous Menteri KPKT malam ni Dia kata Menteri KPKT selalu kata nak kaji pilihan raya PBT. Apakah yang perlu dikaji? Kalau Menteri KPKT tidak berhasrat memulihkan pilihan raya PBT, bagaimana kerajaan negeri memperkasakannya khususnya di negeri Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan? Saya kira soalan Jayden Ng ni adalah jawapan dia satu saja. When there is a political will, dia boleh dibuat. Kerana segala bentuk dasar ni adalah berdasarkan political will. Saya nak bagi ahli panel kita untuk menjawab, tapi sebenarnya kita agak kesuntukan masa sebenarnya. Jadi di sini mungkin bagi ahli panel yang ingin menjawab persoalan ini dipersilakan, tetapi dalam rumusan. Kerana kita ingin merumuskan perbincangan kita pada malam ini dan saya kira masa agak suntuk. Jadi saya mulakan dengan Dr. Rabiah selaku panel pertama kita. Jadi apakah kesimpulan doktor? Adakah kerajaan negeri ini masih memerlukan kerajaan tempatan dalam konteks masa kini atau sebaliknya? Silakan doktor. Okey, terima kasih. Saya cuba dalam masa yang singkat ini. Saya kira kerajaan negeri sangat memerlukan kerajaan tempatan, ya. Kerana kalau tanpa kerajaan tempatan, kerajaan negeri tidak mungkin akan dapat ke akar umbi masyarakat, ya, dan dia akan jadi terlalu banyak. Dan saya kira kalau kita
tanya adakah kerajaan negeri masih bagaimanakah kerajaan negeri memperkasakan kerajaan tempatan, sebenarnya saya fikir it has to come with the public awareness. Hanya masyarakat yang boleh memberi desakan kepada kerajaan pusat terutamanya untuk memberi masyarakat peluang untuk memilih sendiri wakil mereka di peringkat kerajaan tempatan. Dan saya setuju mungkin tadi kalau kita katakan tentang town hall dan Cik Azam kata tadi orang tak turun sebab orang tak tahu dan orang tiada kesedaran. Jadi proses mengajar dan mendidik ini dia memakan masa dan mungkin dia akan mengambil masa dalam satu ataupun dua pusingan pilihan raya. Jadi kita harus juga berfikir dengan lebih panjang dan parti politik mungkin boleh start untuk membuat strategi bagaimana untuk memperkasakan kerajaan tempatan dan pilihan raya tempatan harus diadakan. Dan seperti Fatihah kata tadi, it's about political will lah, tentang kemahuan politik. Sama ada parti politik mahu ataupun tidak buat benda ini. Itu saya fikir. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Seterusnya, YB Howard Lee, silakan. Winston Churchill, Perdana Menteri United Kingdom, Parti Konservatif, suatu ketika dahulu pernah menyatakan bahawa democracy is the worst type of government, but it's the best that you can get. Okay. Ada seorang lagi, lupa siapa yang sebut, yang telah mengungkapkan bahawa demokrasi is the tyranny of the majority. Kita ambil contoh Amerika Syarikat saja. Walaupun baru saja timbul daripada kancah ketenggelaman, tetapi 4 tahun yang lepas memang seksa untuk ramai orang Amerika kerana malu dan sebab telah dipilih seorang gila nama dia Donald Trump. Inilah demokrasi. Tapi bila termaktubnya dalam perlembagaan persekutuan, kita negara demokrasi, alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pengkalengan. Jangan ada demokrasi di peringkat parlimen, ada demokrasi di peringkat PBN, tapi PBT masih secara dipilih oleh elit, politikus elit dan bukan oleh rakyat. Dan saya rasa PBT perlu menjadi pelengkap kepada kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan, dan juga PBT perlu menjadi semak dan imbang kepada kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Kerana apa? Kita tengok di antara kerajaan pusat, waktu kami jadi kerajaan negeri sama dengan kerajaan pusat, kami sebenarnya sering gaduh dengan kerajaan pusat sebab mereka terlalu jauh daripada akar umbi. Itu kerajaan negeri. Kerajaan negeri akar umbi kalau dibandingkan dengan kerajaan pusat. Kerajaan tempatan adalah akar umbi yang lebih dekat kepada rakyat daripada kerajaan negeri. Jadi untuk menjadi semak imbang yang baik, untuk menjadi pelengkap yang baik kepada kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan, wajar kita pastikan kerajaan tempatan juga adalah kerajaan pilihan rakyat. Baik, terima kasih YB. Seterusnya Encik Azamaita untuk merumuskan perbincangan kita pada malam ini, silakan. Okey, sudah pasti saya juga memiliki pandangan yang lebih kurang sama, yang mana bukan sahaja kerajaan negeri memerlukan kerajaan pihak berkuasa tempatan, pihak berkuasa tempatan juga memerlukan kerajaan negeri. Tapi suatu yang lebih orang kata selari dengan kehendak masyarakat. Jika kita lihat contohnya, saya duduk di selatan negara ataupun di daerah Johor Bahru. Dulu Parlimen Kulai juga adalah daerah Johor Bahru. Dengan 6 parlimen yang ada, 6 parlimen ini telah dimenangi oleh Pakatan Harapan. Tidak ada satu pun DUN yang dimenangi ketika PRU yang lepas dimenangi oleh bukan Pakatan Harapan. Maknanya semua DUN telah dimenangi oleh
Kerajaan Pakatan Harapan. Tapi malangnya pengundi-pengundi ini yang telah mengundi Pakatan Harapan bukan sahaja kehilangan kerajaan negeri, malah mereka juga yang mengharapkan pihak berkuasa tempatan memberikan khidmat yang lebih baik ataupun dengan pembaharuan dengan andaian kita bahawa yang dahulu ada kekurangan yang mereka mengharapkan ahli-ahli majlis baru membuat perubahan, akhirnya benda itu hilang dengan pasan kuasa yang berlaku pada Februari yang lepas. Jadi apa yang ingin saya bawa di sini ialah hak yang ada pembayar cukai akhirnya dirampas oleh elit-elit yang berkuasa yang menentukan bukan sahaja di peringkat kerajaan persekutuan, malah di peringkat kerajaan negeri, sehingga kan impian mereka hilang begitu sajalah. So akhir kata daripada saya, yang saya mahu katakan, setiap pembayar cukai memiliki kehendak dan impiannya. Sudah pasti pembayar cukai sendirilah yang perlu mendesak, dan dengan bantuan saya fikir bukan saja pembayar cukai, malah banyak NGO yang datang bersama kami ahli majlis dulu membantu untuk memberi penerangan kepada masyarakat bahawa mereka bukan sahaja perlu membayar cukai. Sebenarnya bila kita membayar cukai, ada keperluan yang perlu dilunaskan oleh pihak PBT itu sendiri. So itu saja daripada saya pada malam ni, dan saya ucap terima kasih sekali lagi lah kepada RDP yang sudi menjemput saya. Baik, terima kasih Cik Azamita. Jadi kita dapat simpulkan perbincangan kita pada malam ini adalah wajar kerajaan negeri dan kerajaan tempatan work hand in hand dan menjaga hubungan yang baik sesama mereka dan juga sesama adun untuk mengangkat agenda kepentingan rakyat di masa hadapan. Jadi sebenarnya perbincangan ni kalau kita nak pergi lebih jauh boleh, tapi kesuntukan masa kita pada malam ini, sebenarnya ini adalah topik yang agak menarik. Satu topik yang saya kira dialognya kurang, tidak banyak memperbincangkan kita punya fungsi kerajaan tempatan, bagaimana cara mereka dipilih, dan juga the conflict of jurisdiction dengan kerajaan negeri serta kerajaan persekutuan. Sebenarnya topik ni sangat panjang kalau untuk kita ulaskan. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada semua panelis kita pada malam ini, dan saya sekali lagi mohon maaf atas gangguan teknikal kita pada malam ini. Kami pun tidak sangka kerana link kami dihack sebegitu sekali. Jadi saya mohon maaf dan saya mengharapkan Dr. Rabiah tidak serik dijemput oleh IRDP lagi selepas ini, juga ahli-ahli panel yang lain. Jadi terima kasih saya ucapkan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.